Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma ihdina ila siratikal mustaqim. Yang kasih dan dihormati Al-Fadhil Imam Pegawai dan Yang Kuasa, khususnya kepada seluruh muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari dan pagi yang mulia ini. Alhamdulillah, sekali lagi kita dapat bersama-sama untuk kita berkongsi ilmu dan dapat kita mengambil peluang dan kesempatan ini untuk sama-sama kita boleh bermuhasabah diri. Mudah-mudahan akan bertambah amal ibadah, akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insyaallah pengajian hadis kita pada pagi ini itulah hadis yang ke-15 daripada kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Itu tuan-tuan hadis kita pagi ni pendek lah. Dalam tajuk, seseorang bersama dengan orang yang disayanginya. Itu tajuk hadis kita. Jadi matan dia berbunyi, al-mar'u ma'a man ahabba. Al-mar'u ma'a man ahabba. Pendek tuan-tuan, ada 4 kalimah sahaja. Apa maksud dia? Maksudnya seseorang itu bersama dengan orang yang dia sayang. Nabi kata seorang itu dia akan bersama dengan orang yang dia sayang. Baik. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bila kita sebut sayang, tuan-tuan, dia satu kalimah, satu perkataan yang suka didengar oleh telinga. Sebut sayang saja semua orang suka. Apatah lagi pasangan hidup lah. Sebab tu ada orang yang dia panggil pasangan dia dengan panggilan sayang, sayang ataupun yang. Sampai dapat cucu cicit pun dia duduk yang situlah. Ada yang dia kata geli lah. Mudah-mudah boleh ya. Mudah-mudah sayang. Bila boleh anak seorang dua, dia tak pernah nak panggil sayang lah. Dia mula nak panggil pak hang, abah hang, baba hang. Biasa gitu kita lah. Boleh cucu pula hilang perkataan ayah hang, baba hang, pak hang, tok wan hang ni. Itu tuan-tuan. Lepas tu orang tua kata, pasangan hidup ni dia kata, orang lelaki ni kalau umur dia 40 tahun ke bawah tu, perempuan dia jaga. Orang tua, tuan-tuan, ni bukan hadis, bukan boleh pegang. Untuk orang tua.
Tapi kalau dia jaga elok keadaan hidup dia, insya-Allah dia akan sentiasa dijaga. Tapi kalau umur dia sampai 60 ke atas, dia tak apa nak jaga. Sembahyang mengaji semua jemaah pun tak apa nak peduli. Kalau umur dia 40 ke bawah, dia pergi mana pun bini dia usah hati. Tapi bila umur dia 60 ke atas, dia pergi mana pun bini dia kata baik pergi ke dia. Tak balik pun tak apa. Tu lah. Tak balik pun tak apa orang tua tu. Dia pergi orang tua tu. Jadinya Tok Wang pergi nak tu. Tok Wang tak tahu. Biar pergi ke dia, pergi mana pun. Dia tak apa nak peduli lah. Sebab bila umur dia 60 ke atas, kalau dia jenis tak apa nak jaga, bab sembahyang tak jaga, mengaji tak jaga, jemaah tak jaga. Pasangan pun orang kata apa, dia jadi cemui. Dia jadi cemui. Baik tuan-tuan, jadi sebab apa jadi macam tu? Dia punca pada sayang. Punca pada sayang, ataupun bahasa lain kita panggil apa? Kasih sayang. Sebab apa tuan-tuan? Kasih sayang ni dia naluri, fitrah yang ada pada kita semua. Fitrah yang ada pada kita semua. Sebab tu kita hendak disayangi, kita seronok disayangi. Tetapi macam mana supaya kita tu disayangi? Dia kena sayang menyayangi, baru jadi baik. Jadi tuan-tuan, sebab tu ulama sebut sini dia kata sifat sayang akan menjadikan seseorang itu mencontohi insan yang disayanginya. Lain pada pasangan, kita juga ada perasaan kasih dan sayang kepada orang lain. Contohnya macam kita bersahabat, kita berkawan, kita ada perasaan kasih sayang kepada sahabat kita, kepada kawan kita. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalidu. Maksudnya seorang itu mengikut agama temannya, maka hendaklah setiap kamu memerhatikan siapakah temannya. Dalam bab sayang juga Nabi peringatkan kepada kita supaya cara lagu mana kita memilih kawan ataupun teman. Yang hari ini kita duk jaga anak-anak kita, duk pesan ke anak-anak kita. Di rumah kita pesan ke anak-anak kita, nak kawan tu pilihlah hak baik-baik. Di sekolah anak-anak kita dipesan lagi oleh guru-guru, berkawanlah dengan orang baik-baik, carilah orang baik-baik untuk menjadi teman ataupun kawan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Nabi sebut dalam hadis ni, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu Nabi kata dia akan mengikut cara hidup kawan dia, dia akan ikut cara hidup teman dia. Jadi dengan siapa dia berkawan, dengan siapa seorang tu kawan rapat dia. Jadi kalau kawan rapat dia tu jenis orang baik, insya-Allah dia pun akan jadi baik. Kalau kawan rapat dia ni orang masjid, orang mengaji, dia akan ikut. Dia akan ikut sama. Tapi kalau kawan dia ni jenis masjid pun dapat liak, tengok masjid pun macam nampak kubur, payahlah tuan-tuan. Tengok masjid tu macam nampak kubur, takut sangat. Sedangkan kamu akan pergi ke situ. Baru ni ada orang hantar video kat mana, di negara Arab. Di negara Arab, anda tak pasti negara mana. Hamba Allah ni tuan-tuan, dia orang Islam, tetapi seumur hidup dia tak pernah pijak masjid. Seumur hidup dia tak pernah ke masjid. Seorang tu dia tak pernah waktu, tapi Jumaat dia main. Main raya dia main di masjid juga. Hak seorang ni tuan-tuan, cerita dia tak pernah sampai ke masjid. Dan dia tak setuju dengan orang masjid. Tak setuju orang masjid.
Orang masjid buat apa pun tak kena, semua dia komplain. Jenis tak pi tapi pandai komplain. Jenis ni luku kepala kalau ada dalam kalangan kita. Tak boleh biar. Jadi tuan-tuan sekalian, dia mati. Bila dia mati tuan-tuan, orang bawa lah jenazah dia untuk disolatkan di masjid. Sampai pintu masjid tak boleh masuk. Depa nak bawa tu jadi sendiri jadi pusing. Tak boleh masuk pintu masjid. Allah Rabbi. Sampai depa pusing, mana jangan sendirinya. Orang usung tu dia tak boleh masuk. Seolah-olah ada satu benda kuasa yang kita panggil apa? Menyebabkan mereka ni jadi berpusing. Masuk pintu jadi pusing, patah balik. Depa pun nak masuk semula, pusing jadi patah balik. Tu tuan-tuan. Akhirnya sembahyang di luar masjid sampai sudah tak boleh masuk. Tu yang Tuhan nak tunjuk. Itu hak yang Allah Ta'ala nak tunjuk supaya menjadi pengajaran dan iktibar kepada orang yang hidup. Sebenarnya tuan-tuan, kisah-kisah begini dia sebenarnya Allah jadikan pengajaran dan iktibar apa yang berlaku dalam kehidupan orang lain dan kehidupan kita. Macam kita lah di dunia pada hari ini. Baru ni tular bagaimana seorang food panda tu kan, yang motor dia disita sebab adalah kesalahan-kesalahan jalan raya yang pihak berkuasa buat tindakan. Itu kita tak salah siapa-siapa lah. Semuanya atas bidang kerja masing-masing. Cuma kita nak sebut di sini, siapa pun kita ada kelemahan masing-masing. Kita ada kelemahan masing-masing. Jadi setiap berlaku itu kita muhasabah, insya-Allah dia akan jadi baik. Jadi bila jadi begitu tuan, apa yang berlaku? Akhirnya ada orang yang tolong dia. Hantar dia pergi kedai bagi motor baru. Tu hikmah dia. Dia duk teriak hilang motor, bukan hilang maknanya boleh ambil balik. Boleh ambil balik motor tu. Tapi di jalan pergi itu jadi orang timbul satu rasa simpati. Hanya ada seorang hamba Allah pergi beli motor baru kat dia. Lepas tu orang pesan pada orang lain, hanya nak buat lagu tu lepas ni. Maksudnya sengaja nak dapat motor baru, viral jadi tu. Hanya buat panggil tu. Jadi hikmah dia orang kata apa? Budak ni dapat motor baru. Yang pertama, yang kedua apa dia? Dua belah pihak kena ambil pengajaran. Pihak yang berkuasa yang bertindak dan dia sendiri kena ambil pengajaran dan iktibar. Apa hikmah dia sebalik apa yang berlaku. Jadi sebab apa orang jadi begitu tuan? Dia panggil apa? Sebab simpati. Simpati. Kita lah ni kuasa bera tu terlalu tinggi. Sebab tu berhati-hatilah tuan-tuan. Macam-macam orang boleh bera. Hak yang baik jadi baik, hak tak elok jadi tak elok. Jadi tuan-tuan sekalian, kita kembali pada hak bab teman tadi. Maknanya siapa yang kita berkawan, kalau dia tu elok, insya-Allah tuan-tuan kita akan ikut macam dia. Sebab apa? Ini jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu nak pilih, pilihlah yang baik-baik tuan-tuan. Kalau pilih hak merapu, pilih hak yang tak elok, maka kita akan jadi begitu. Banyak dah yang Allah tunjuk dalam dunia kita hari ini yang berlaku macam tu. Baik. Kemudian Nabi sebut lagi, fal yanzur ahadukum man yukhalilu. Maka Nabi kata, maka hendaklah setiap kamu memerhatikan siapakah temannya. Lepas tu Nabi kata, tengoklah betul-betul. Perhati betul-betul siapa kawan dia. Macam mana kita perhati betul-betul dengan siapa dia kawan. Dan kita sendiri pun kita boleh tengok dengan siapa kita berkawan. Kalau kita berkawan dengan orang yang elok, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, maka sebab itulah memilih kawan ataupun teman satu benda yang dituntut di dalam agama. Sebab bila kita memilih yang baik, insya-Allah dia akan menimbulkan rasa kasih sayang sesama kita.
Sebab kita nak juga perasaan kasih sayang itu kepada sahabat kita. Lain pada pasangan lah. Pasangan ni memang lah. Siapa yang kata dia tak sayang pasangan tu pelik bin ajaib lah. Lain pada pasangan hidup kita. Lain pada orang-orang yang wajib kita letakkan kasih sayang kepada mereka. Lain pada tu hak teman-teman kita, kawan-kawan kita. Sebab itulah hadis yang lain Nabi sebut bagaimana ada 7 golongan ya Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan kepada mereka, akan diletakkan di bawah bayangan arasy di hari akhirat nanti. 7 golongan dalam keadaan suasana yang begitu dahsyat, dengan panasnya, dengan laparnya, dengan dahaganya, dengan manusia yang bersesak-sesak. Sesak di mahsyar ni tuan-tuan bukan sesak macam kita berhimpun. Sesak berhimpun tu ada ruang kita duduk, ada ruang untuk kita nak renggang-renggangkan badan kita. Tapi sesak di mahsyar besok tuan-tuan, manusia ni sesak ni maknanya sering antara mana kaki kita ni memijak kaki orang lain antara satu sama lain. Pakat pijak kakiku kaki hang tu nak habaq atas sesaknya di mahsyar tu. Begitu ramai. Jadi bayangkan tuan-tuan, sesak begitu. Kaki hang pijak kakiku pijak kaki hang. Tak ada ruang kecuali pakat gitulah keadaannya. Jadi ketakwaanlah sebagai bekalan dan melapangkan kedudukan kita di hari akhirat besok. Maka orang yang Nabi sebut di antara yang Allah Ta'ala akan kurniakan kepada mereka nikmat ataupun anugerah ni tuan-tuan, diberi layanan semua ni, di antara Nabi sebut orang yang berkasih sayang. Orang yang berkasih sayang sesama insan ni, dia bertemu kerana Allah, berpisah pun kerana Allah. Tahaba fillah. Seorang yang mereka berdua ni berkasih sayang kerana Allah, bersahabat kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan pasal lain. Jadi dituntut kepada kita bila kita bersama, berkawan dengan orang lain, maka dituntut supaya ikhlaskan niat dan hati kita, supaya kita dapat anugerah ya Allah Subhanahu wa taala yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang baca tadi. Itu di antara pengiktirafan Allah kepada orang yang bila hidup di dunia mereka bersahabat. Kita tengok bagaimana persahabatan para sahabat sesama mereka. Dan kita baca sejarah Sayyidina Abu Bakar, tuan-tuan. Sebab apa Allah Subhanahu wa taala kurniakan kedudukan yang begitu tinggi kepada beliau, pada Sayyidina Abu Bakar. Sebab apa tuan-tuan? Di antaranya kita tengok bagaimana pengorbanan yang dicurahkan oleh Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun demi agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keistimewaan ataupun nilai kasih sayang yang tinggi diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak pernah dibuat oleh orang lain, yang tidak boleh ditandingi oleh sahabat-sahabat yang lain. Itu tuan-tuan. Jadi bila kita baca sejarah sahabat, sebab itulah Allah Subhanahu wa taala tinggikan kedudukan mereka. Dengan sebab nilai kasih sayang yang mereka berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada teman-teman dan sahabat-sahabat mereka sendiri. Baik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab tu ulama sebut sini, dia kata kasih sayang kepada orang soleh dan sasana yang bersih menjadikan seseorang itu suka dan akan sentiasa mendampingi mereka. Macam kita sayang orang soleh, kita sayang para alim ulama, dituntut, bukan kita mencaci, menghina, parli dan sebagainya. Kita kenal Tuhan ni dengan siapa? Datuk guru lah yang ajak kita. Laula murabbi ma'araftu rabbi. Itu selalu disebut bila mana sampai sambutan hari guru.
Setiap 16 bulan Mi, setiap tahun orang akan post yang tu. Laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan pasal guru, aku tak kenal siapa Tuhan aku. Maknanya dengan sebab ada gurunya, kita kenal siapa Tuhan kita. Guru yang pertama tentulah bapa kita. Jadi dengan sebab ada guru, kita kenal siapa yang kita sembah. Maka sebab itu tidak boleh dihina, dikutuk, dipanggil dengan panggilan yang tidak beradab kepada orang-orang soleh ataupun kepada alim ulama. Sedangkan alim ulama dulu mereka sangat menghormati antara sesama mereka. Ni apatah lagi kita. Ni ada orang dia punya tak mau hidup bermazhab ni. Dia kata dia hanya nak berpandukan pada hadis saja, tak mau dia ikut mazhab-mazhab ni. Kemai. Imam Syafi'i dia panggil Syafi'i betul tu. Dia tak panggil Imam Syafi'i, panggil Syafi'i betul tu tuan-tuan. Kurang ajak akhlak yang tidak ada kepada orang-orang yang alim. Sebab dalam hadis Nabi sebut di antara orang yang Allah izinkan mereka, orang yang Allah berikan kemuliaan di hari akhir nanti, di antara ialah selain para nabi, selain pada syuhada, iaitulah al-ulama. Apa kemuliaan yang Allah kurniakan kepada mereka? Mereka boleh mensyafaatkan orang lain. Mereka boleh berdoa kepada Allah supaya Allah mengampunkan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka memberi syafaat. Mereka tolong. Jadi kalaulah seseorang itu, kita hidup dunia ni tak hormat alim ulama, datuk guru, jadi adakah kita nak dapat? Dia kata aku hak seorang tu aku tak hormat, alim aku hormat. Tak boleh. Nama saja tok guru, nama saja orang alim yang berjalan di atas hidup dia, yang berjuang di atas agama Allah, tidak menyeleweng pada akidah dan sebagainya, wajib kita hormat. Yang duk pilih-pilih. Sebab ulama ni dia ada dua, ulama usul, ulama akhirat. Ulama usul ni dia menggunakan ilmu dia untuk mendapat habuan dunia. Apa orang buat semua dia tak mau tegak. Sebab apa? Masuk. Masuk tu banyak. Dia sengap, dikunci mulut dengan nilai duit yang begitu tinggi, dengan nilai harga dunia yang tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Ini ulama usul yang menyembunyikan kebenaran demi untuk nak jaga perut. Ulama akhirat dia tak peduli, sehingga akan sanggup di penjara pun tak apa. Sebab dia berjuang atas nama agama Allah, nak jaga agama Allah, nak jaga bangsa. Tuan-tuan, kita boleh fikir benda-benda gitu. Baik, jadi selain pada kawan, kita kena juga meletakkan kasih sayang itu kepada alim ulama, kepada orang-orang yang soleh, ataupun di kalangan kita ni kepada orang-orang yang baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan manusia, dengan masyarakat, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian dalam hadis lain Nabi sebut, innama masal jalisi salih wal jalisi su'i kahamilil miski wa nafikhil kiri. Fahamilul miski imma an yuhzika ayahziyaka aw yu'tiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida rihan tayyibatan. Wa nafikhul kiri imma an yahriqa wa imma an tajida rihan khabithatan. Maksudnya sesungguhnya perumpamaan teman yang baik dan teman yang jahat ialah seperti pembawa kasturi dan tukang besi. Nabi kata teman yang baik ni, teman jahat ni umpama, Nabi buat perumpamaan. Contoh macam orang hak bawa wangi-wangian, kasturi, dan satu lagi tukang besi. Baik, pembawa kasturi sama ada dia memberikannya kepada kamu ataupun kamu membeli kasturi tersebut daripadanya, ataupun kamu akan mencium keharumannya. Nabi kata orang hak jual kasturi ini kita dapat faedah. Sama ada
dia bagi kat kita wangian tu, ataupun kita beli kat dia, ataupun kita dapat mencium keharumannya, dapat bau keharuman minyak yang wangi tersebut. Manakala tukang besi pula, sama ada kamu akan terkena apinya ataupun kamu akan mencium baunya yang tidak enak. Dengan tukang besi, kalau kita pi duk kawan dengan dia duk buat kerja, kita akan terkena percikan api, dia duk welding besi dan sebagainya. Ataupun kita akan dapat bau yang tak enak lah, bau hangit dan sebagainya tempat orang buat kerja. Tu nak beri contoh, bukan nak habang kata tukang besi tu tak elok. Yang faham pula, oh tukang besi tak elok dah, bukan tak elok. Saya bagi contoh. Maknanya kalau kawan orang hajar minyak wangi, dapat wangian dia. Kalau kita pergi tempat orang duk wedding, duk potong besi dan sebagainya, duk canai besi, kenalah percikan api tu. Dapatlah bau yang tak elok, bau hangit dan sebagainya, duk wedding besi. Itu nak bagi contoh perumpamaan yang berkaitan dengan teman. Tentang muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi kesudahan semua sekali tuan-tuan, kena ada perasaan kasih sayang kita. Jadi kita kena tanya diri kita. Kita duk kawan dengan kawan kita ni, adakah ada perasaan kasih itu kepada dia? Adakah kita berkawan dengan dia, bertemu dengan dia kerana Allah dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala? Walaupun di mana dia berada, tetap kita duk tanya khabar. Sebab dunia canggih hari ini, duk beribu batu pun kita boleh bertanya khabar. Lama tak tengok, boleh buat video call. Boleh buat video call. Sebab tu Menteri Besar dia pergi Mesir ni, dia marah dah budak. Bukan dia marah, dia nasihat. Dia tanpa ni balik jatuh bersebah. Pergi mengaji, sat balik. Pergi mengaji, sat balik. Dapat duit zakat, dia kan nak berjalan balik lah. Duduklah, dia kata bukan macam dulu. Dulu bolehlah bersurat saja. Zaman kita dulu surat ya, lepaskan rindu. Ingat mengaji dulu surat, lepas tu ingat kat adik-adik semua, minta tolong hantar kat abang sat. 3 tahun tak tengok ni. Lepas pun tegak ramah hantar pergi kat kita. Dulu lah ni tak ada masalah, 3-4 tahun pun tak apa. Video call saja, boleh tengok rupa. Nampak tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sekalian, dengan apa yang ada hari ini, kita boleh mengeratkan lagi persaudaraan dan ikhwah di antara sesama kita semua, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita tengok rumusan ataupun pengajaran hadis yang kita baca tadi. Yang pertama, berkasih sayang sesama manusia merupakan fitrah setiap insan. Itu fitrah. Kasih sayang antara kita ni ialah merupakan fitrah kepada kita semua. Yang kedua, hubungan persaudaraan mestilah diikat dengan ketakwaan kepada Allah. Itu penting. Bukan pasal lain, bukan sebab dia kaya, bukan sebab dia segak, bukan sebab dia pandai, bukan sebab, kecuali hanya kerana Allah. Kita berkawan, bersahabat ni kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata, bukan dengan sebab ada keistimewaan tertentu kepada seseorang. Keistimewaan dia sebab dia insan bertakwa pada Allah, maka sebab tu kita bersahabat, berkawan dengan dia. Yang ketiga, kasih sayang kerana Allah akan menjadikan manusia saling membantu dalam perkara baik dan takwa. Bila kita berkasih sayang, insya-Allah akan kita membantu antara satu sama lain dalam perkara yang baik dan membawa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Last sekali tuan-tuan, kesilapan memilih teman ataupun kawan akan menyebabkan penyesalan di hari kiamat nanti. Silap pilih kawan, kita akan menyesal. Apa benda pun. Apatah lagi dalam perjuangan. Dalam perjuangan, hang silap pilih kawan, hang boleh tengok esok. Kamu akan menjadi orang menyesal. Sebab telah taksub kepada perjuangan orang yang salah di sudut prinsipnya, dasar perjuangannya dengan agama Allah Subhanahu wa taala.
Jadi tuan-tuan yang dimati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka biarlah di akhirat besok, kalau sekiranya kita ni orang menyesal, akhirat besok tuan-tuan, kalau sekiranya kita ni orang menyesal, baiklah kita ni menyesal sebagai seorang beriman, bukan kita menyesal sebagai seorang yang kufur ataupun sebagai seorang yang keji, yang jahat, yang buat maksiat semasa hidup di atas dunia. Sebab di akhirat besok kita akan menyesal. Orang beriman dia akan menyesal. Penyesalan dia sebab apa? Bila dilihat kurniaan pahala yang begitu banyak di atas amal soleh yang dilakukan, maka dia menyesal. Sebab apa? Menyesalnya sebab apa lah aku tak sedekah banyak-banyak lagi, sebab apa lah tak baca Quran banyak lagi, sebab apa lah, sebab apa saja, sebab apa dia tak meningkatkan amalan dia. Sedangkan hari itu Allah dah pilih dia orang yang baik, tapi dia menyesal lagi sebab tak banyak lagi amalan-amalan yang dia buat semasa hidup di atas dunia. Itu penyesalan orang beriman. Penyesalan orang maksiat, dia menyesal sebab melakukan maksiat dan melanggar hukum Allah ketika dia hidup di atas dunia. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak jadi orang menyesal akhirat besok, jadilah kita menyesal sebab kita ni orang beriman. Itu saja. Menyesal sebab kita tak banyak lagi buat amal soleh. Bukan kita menyesal dengan sebab kita melakukan perbuatan-perbuatan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, itu sahaja maksud hadis yang pendek pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggunakan sifat kasih sayang sesama kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kasih sayang kita kepada pasangan kita, kasih sayang kita kepada alim ulama, kasih sayang kita kepada orang-orang baik, kasih sayang kita kepada teman-teman kita akan membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Ya, tuan-tuan, itu saja yang dapat kita kongsi bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah memberkati dan merahmati pertemuan kita insya-Allah. Jadi kita ada hajat kita, sahabat kita ada hajat untuk sama-sama kita buat tahlil ringkas pagi ini insya-Allah. Kepada sahabat yang bernama, insya-Allah tuan-tuan, kita akan buat tahlil khusus kepada hamba Allah Subhanahu wa taala yang bernama Khairul Mubarak Syah bin Yasin insya-Allah. Kita akan bertahlil khusus untuk beliau pada pagi ini dan juga kepada sahabat-sahabat yang lain insya-Allah. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.